Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah dapat kita sambung Safinatun Najah. Safinatun Najah aurat. Aurah. Baru je saya terangkan bab aurat tadi dekat Masjid Jaya Gading. Boleh tak kata macam ni? Aurat berkaitan dengan perkara aurat. Sila tengok rakaman pagi tadi. Tak aciak. Aduh. Pagi. Allah, pagi tadi, tapi pagi tadi dalam lebih kurang satu jam setengah tu, bab aurat dalam setengah jam je. Allah. Tak apalah, kita ulang balik lah. Allah, aurat. Muka surat 8. Betul lah, 8. Aurah. Aurah ke aurat? Aurah ke aurat sebenarnya? Aurat. Tak yang sebenar. Bukan yang kita biasa cakap. Yang sebenar. Biasa kita cakap aurat. Sebenar aurah. Tengok ta marbutah kan tu. Ta marbutah. Auratu. Auratur rajul kan. Aurat ta marbutah bila berhenti bunyi ha kan. Tapi kita langgar je kan. Kita tu masuk Melayu ni dia berhenti dia langgar je. Kudrat dua-dua kita pakai. Kudrah tamar buta juga. Kudrat kita panggil kederat. Kudrat tu. Kudrat. Kita tak cakap kudrah. Kita main langgar je tu. Dia bukan hukum, bahasa aje, tak ada masalah. Fatimah betul pula. Atau Fatimat lah panggil. Tak marbutah juga. Kan kita nak hidupkan aurat kudrat kan ta kan. Jadi kalau Fatimah panggil Fatimat. Tapi Fatimah panggil betul lah Fatimah. Tu betul lah tu. Saya nak bagi tahu bahasa kita ni anggar je peraturan tu. Bukan baca Quran pun, kan? Cakap je. Jadi langgar je lah. Okey, aurat lelaki, aurat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-awratu arba'un. Kenapa auratu jamak tu? Sebab dia nak bagi tahu aurat-aurat lah. Kalau aurah satu, auratu aurat-aurat jamak. Banyak cerita nak cerita. Arba'un ada 4. Sebenarnya ada 5. Tapi dalam kitab kita kata ada 4. Sebenarnya ada 5. Auratur rajul mutlaqan. Aurat lelaki. Wal amati fi salati ma baina surrati war rukbati. Wa auratul hurrati fi salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Tu aurat perempuan pula. Aurat perempuan merdeka.
Wa auratul hurrati, ni aurat apa pula ni? Aurat perempuan lagi. Wal amati indal ajanib jami'ul badani wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Oh, pendek je hari ni. Hari ni kita bicara tentang aurat. Ada 4. Al-auratu arba'un, ada 4. Yang pertama, aurat lelaki. Yang kedua, aurat perempuan. Bila sebut aurat lelaki, tu aurat lelaki dengan, dia ada aurat lelaki dengan lelaki. Aurat lelaki dengan mahram yang dia tak boleh kahwin sampai kiamat, kan? Tu ada penjelasan tu. Aurat perempuan dengan lelaki yang boleh kahwin. Aurat perempuan dengan lelaki yang tak boleh kahwin. Aurat perempuan dengan perempuan. Tu. Dan satu lagi yang kata 5 tu kita akan bincang juga sikit lah nanti. Aurat perempuan dengan perempuan kafir. Perempuan Islam dan perempuan kafir. Tu tak ada dalam ni. Tu kena tambahan nombor 5. Nanti tu last kali kita bincang. Mari kita tengok baca satu-satu. Auratur rajul mutlaqan. Aurat lelaki tidak terikat di dalam semayang dan di luar semayang. Sama sahaja. Sama je. Aurat sahaya hamba perempuan. Maknanya aurat lelaki dengan lelaki. Aurat lelaki dengan perempuan yang tak boleh kahwin. Mahram lah. Saya suka guna perkataan tu lagi. Boleh je sebut mahram. Ada orang dia jadi serabu, mahram benda pula. Dia sebut senang, yang tak boleh kahwin. Faham lah, tak boleh kahwin tu kan. Aurat lelaki dengan lelaki, pusat sampai barang antara pusat dan lutut, pusat sampai lutut. Aurat lelaki dengan perempuan, nanti dulu. Aurat lelaki dengan lelaki, aurat lelaki dengan lelaki, pusat sampai lutut. Aurat lelaki dengan perempuan yang tak boleh kahwin. Mahram lah, tak boleh kahwin. Sama juga, pusat sampai lutut. Aurat dalam semayang, pusat sampai lutut. Aurat luar semayang, pusat sampai lutut. Senang je lelaki, benda sama je. Perempuan tak sama. Aurat sahaya, hamba perempuan, pusat sampai lutut. Ini kita tak boleh nak bayang macam mana tau. Aurat dia perempuan dan dia hamba. Aurat dia adalah pusat sampai lutut. Hamba sahaya. Tapi tak adalah sekarang. Cuma itulah aurat dia. Pusat sampai lutut. Jadi itulah. Hamba sahaya, pusat sampai lutut. Cuma hamba sahaya tu kita dah tak dapat nak bayangkan macam mana keadaan tu. Okey, macam tu je disebut. Tapi sebenarnya perbahasan dia panjang lagi sebenarnya ni. Aurat lelaki dengan lelaki, pusat sampai lutut. Wajib ditutup adalah bentuk dan warna kulit. Yang wajib tutup, bentuk dan warna kulit. Kita ambil lelaki dululah, lepas ni baru perempuan nombor 2. Yang wajib ditutup adalah bentuk dan warna kulit. Bentuk tubuh tu lah yang ditutup dengan warna kulit. Jadi, okey naknya, yang bawa basikal tu, yang pelumba basikal tu tak aurat tak? Laki. Tapi sampai lutut, jangan nampak dia tarik sampai ke bukan lutut, sampai ke betih dia tarik dia punya seluar tu. Tak. Sebab tak tutup bentuk. Saya kalau dalam semayang berbeza. Dalam semayang wajib tutup aurat, pusat sampai lutut juga kan lelaki. Cuma wajib tutup warna kulit saja, bentuk tak wajib. Tak wajib. Jadi maknanya kalau pakai seluar tu, seluar pelumba basikal tu, semayang sah. Tapi makruh. Besar. Kalau seluar tu bawa keluar, masuk dengan orang, lelaki dengan perempuan, tak tutup aurat lagi. Dia panggil tak tutup aurat. Nampak? Dalam sembahyang dia ada aurat sendiri. Dia ada definisi, takrif sendiri. Aurat di luar tu maksud bukan waktu sembahyang lah. Dia ada maksud dia sendiri. Kalau aurat dalam sembahyang, maksudnya wajib tutup warna kulit aja. Bentuk tak wajib tutup. Tak wajib tutup. Pakai semua ketat. Lelaki perempuan sama. Perempuan tu nantilah kita bincang. Sama. Warna kulit tak nampak. Sebab tu boleh tak dia tutup dia semayang, dia ambil selut.
Ni cerita lelaki ambil selut, tepek, pusat sambil lutut. Sah sembahyang dia? Sah. Sebab wajib tu warna kulit aja. Janganlah terbayang-bayang macam Habib buat apa dia buat kerja gitu, dia datang masjid buat apa. Bukan jangan terbayang-terbayang. Ni cerita hukum. Mungkin dia di dalam hutan. Boleh macam-macam boleh jadi. Dia tahu hutan seorang-seorang je. Siapa nak tengok dia? Dia kata, harimau nak tengok dia. Siapa nak tengok dia? Jadi dia pula kehilangan baju, kehilangan seluar. Buatlah contoh-contoh macam mana. Akhir sekali tengok ada selut. Dia ambil selut tu, tepek, dia semayang. Masa dia semayang tu tak boleh lah selut tu tertanggal. Selut tanggal, nampak warna kulit, batal. Soalan macam pakai baju lah. Pakai baju, tiba terselak aurat, batal terus kan? Sama kan? Dia bukan semestinya dalam solat. Dia bukan semestinya mesti pakai pakaian. Tak semestinya. Janji tak nampak warna kulit, sah. Bagi lelaki, pusat sampai lutut. Bagi perempuan, seluruh tubuhan tu nanti. Tak kira. Janji tak nampak warna kulit aja. Bentuk nampak tak ada masalah dari sudut sah. Lepas tu dia kata, habis kalau nampak bentuk dia datang masjid, nanti orang tengok, itu masalah lain. Itu tak boleh, dosa. Dosa kenapa? Dosa masalah orang tengok. Kita bukan cerita orang tengok masih di dalam perjalanan. Kita cerita sembahyang tak nampak warna kulit, dia tutuplah dengan apa sekalipun walaupun selut, sah. Kita cerita pasal tu. Tak payahlah cerita pasal masa dia nak berjalan datang daripada rumah dia tu. Buat apa dia buat kerja daripada rumah dia cari selut. Tak apalah, ini cerita tak nak cerita yang tu. Itu cerita hukum aja. Bukan lelaki, perempuan pun sama juga. Ya? Jadi maknanya syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Dan tak semestinya pakai baju. Boleh faham? Kata, tak semestinya pakai baju. Habis takkan sembahyang tak pakai baju? Boleh, sekarang boleh faham? Tak pakai baju, janji ambil selut. Bukan selut, marker pen boleh. Marker pen yang permanent. Saya bagi contoh je. Dia ambil marker pen, korang ada panggil apa? Contek, bukan conteng buat. Allah payahlah, lambat nak siap, terjun dalam cat lah. Lambat siap marker pen tu lah. Dia terjun dalam cat, dia ambil cat, dia mandi. Nampak warna kulit. Kalau lelaki, pusat sambil lutut. Kalau perempuan seluruh, tak nampak dah. Nampak muka sikit ni, untuk bernafas. Lepas tu tangan sampai sini je. Okey, yang lain semua penuh dengan cat. Selagi tak nampak warna kulit, sah. Lepas tu lepas semayang dia nak buat macam mana, nak cari, nak basuh macam mana, tu dia punya pasal. Kita cerita hukum aja. Kita cerita hukum. Jadi bolehlah kita kata menutup aurat tu tak semestinya pakai baju, tak semestinya. Yang wajib tu tak aurat, bukan pakai baju. Walaupun pakai kotak sekalipun. Contoh pakai kotak. Ada kotak tu dia masuk, kotak lepas tu buat lubang, lepas tu buat lubang untuk apa? Jalan aja. Tak pakai baju, dia pakai kotak. Saya nak bagi faham contoh yang bahawasanya yang wajib tu tak aurat adalah tak nampak warna kulit. Asalkan tak nampak warna kulit maka sah sembahyang. Tapi di luar sembahyang tambah satu lagi, tak nampak warna kulit dan tak nampak bentuk. Itu lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki. Mana lagi? Lelaki dengan lelaki, pusat sampai lutut. Ini kena jagalah anak-anak. Dia daripada kecil. Ya ini Allah zaman sekarang ni kan. Teruk zaman sekarang ni sebenarnya. Teruk sangat. LGBT sangat berleluasa. Kita tak tahu sebab apa? Sebab kita, kawan-kawan kita semua orang seorang masjid. Ada kawangan kaki disko? Ada. Cuba kawan, cuba tengok. Pernah sekali lagi disko join dia? Join the club. Cuba tengok dalam disko tu ada apa? Cuba tengok anak siapa yang ada. Anak orang Melayu. Yang togok arak tu. Kita ada kawan-kawan kita yang minum arak, minum toddy, mabuk-mabuk, mari. Oh salah masuk rumah, sorry kah? Ingat rumah aku. Masuk rumah lain. Ada kita kawan gitu. Tak ada, sebab tu kita tak tahu. Kita ingat semua macam kita. Semua macam kita ni yang mari surah masjid je. Yang tak mari tu, tak tahu macam mana. Dan memang banyak pun. Tambah-tambah media sosial sekarang ni. LGBT tu paling banyak sekali lah. LGBT. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Tak betul lah, kepala otak tak betul lah. Itu masalah psikologi tu, macam otak dia macam tak mereng. Bukan, jelah bebas. Tapi punca tu mana? Dia macam rosak otak. Dia punya
Okey, kita kata pergaulan di luar kan. Saya nak kita sebenarnya mula tu dalam rumah lagi. Okey, mari kita tengok lelaki dengan lelaki. Ayah. Tak kira ayah. Ayah tu lelaki. Okey. Anak lelaki juga kita ambil. Ayah tunjuk pusat kat anak dia. Tak boleh ke pusat sampai lutut? Ayah tunjuk kepala lutut kat anak dia. Memanglah dengan ayah dia tak selera. Nanti dia masuk asrama. Dia masuk asrama. Biasalah ayah aku lalu tunjuk pusat apa. Ayah aku selalu tunjuk paha, tunjuk kepala lutut. Sedangkan tu aurat. Waktu tu dah biasa. Bila tengok lain, setan mari masuk sekali, dia dah jadi lain lah. Kesan dia, punca dia daripada awal, daripada dalam rumah. So isteri kena tarik tu. Bang, tarik tu. Tu anak tu. Kena bagi, sebab kalau dia tak kerti lah, kalau dia biar. Dan apa masalahnya dalam rumah tak payah pakai baju. Memang tak payah pakai baju, tapi pusat wajib tutup sampai pusat sampai lutut kan. Semua orang tahu, lelaki dengan lelaki pusat sampai lutut. Tapi dalam rumah apa hal? Tunjuk pusat. Sebab dia kata, Allah, rumah aku, tu anak aku. Ya, dalam rumah tu tak jadi apa. Tapi budak tu dah biasa tengok daripada umur 7 tahun 8 sampai umur 13 14. Bila dia tengok kawan-kawan dia nanti, macam biasalah. Ayah aku lalu tunjuk, abang aku selalu tunjuk. Okey, bila dia pun tunjuklah juga, sebab biasa je. Tunjukkan kawan-kawan. Masa tu jadi lain. Kalaulah seorang anak tak pernah tengok kepala lutut ayah dia, tak pernah tengok pusat ayah dia, tu baru betul. Tu ayah yang betul, yang menjaga aurat dalam rumah. Berdosa tu ayah buka pusat tu. Bukannya kata Allah bukan orang lain, tak berdosa pun, makruh. Tak, berdosa haram. Tapi tak nampak benda tu berdosa. Pusat tu bang, dosa tu bang. Hari-hari pergi masjid, tapi buat dosa di rumah. Hari-hari, dosa tu. Tengok kepala lutut, berdosa tu. Anak ni, anak perempuan, anak lelaki sama. Pusat sampai lutut ayah dia. Di situ punca dia. Sepatutnya seorang anak tidak pernah melihat pusat dan lutut ayahnya. Bila boleh tengok? Masa sakit je. Masa dah tak boleh buat apa, terberak, terkecil, nak tukar. Masa tu je. Anak tengok. Baru anak, aku dah umur 40, ayah aku dah umur 80 lebih. Baru aku tengok, ni kepala lutut ayah aku. Masa-masa basuh, lepas tu berak dia. Patutnya begitu. Ini tak, umur 4 tahun tengok dah. 4 tahun kecil sangat. Umur 7 tahun dah tengok dah. Dia kalau budak tu terlalu kecil sampai tak faham, tak apa. Macam 4 tahun ke 4, 3, 2 kan. Dia tak faham lagi, tak apa. Mandi sekali pun tak apa. Sebab dia tak faham lagi. Sampai dia faham aja biasanya dah memayis lah. Biasa umur 5 kot 5, 6, 7. 7 tu confirm faham dah. Tak boleh dah. Bukan ayah je, mak pun sama. Anak perempuan mana boleh tengok kepala lutut dengan pusat mak? Tak boleh. Bila dia dah faham. Okey, tak jadi apa dengan mak dia. Memang mak dia yang melahirkan dia. Nanti masuk asrama. Nanti di luar. Ke situ punca dia. Sebab dia kata, biasa je benda ni. Dia panggil normalisasi. Pernah dengar perkataan tu? Bendanya tak normal, tapi dinormalkan. Macam yang pondan ni, yang lembek-lembek ni. Normal. Dulu, saya ingat tahun 80-an, 90-an, kalau ada dalam kampung macam tu, kena ejek 3 keturunan lah. Orang terpandang sero, mak bapak tak ngaku anak, macam-macam. Muka tu lah menconteng arang ke muka kami lah apa macam. Baru lembek patah lah baru. Geng patah. Lembut tu. Sekarang biasalah normalisasi. Kenapa boleh jadi biasa? Sebab dalam TV kalau cerita ada, biasa tengok cerita kan. Ngaku je lah. Tengok cerita tak? Mesti ada geng-geng patah tu. Padahal kalau geng lembek tu ganti dengan lelaki, jadi je cerita tu. Ke tukar yang kerah, yang jantan betul, tak jadi cerita. Cerita jadi tak best. Best juga cerita dia. Kalau cerita tu best, sedap juga cerita. Tapi kenapa ada si lembek dalam tu? Normalisasi. Normal. Biasa. Sekarang berlambak. Patah situ, patah sini. Sekarang ni. Normalisasi. Itulah yang berlaku dalam rumah. Normalisasi aurat. Sebab bukan orang lain. Tak boleh kahwin pun. Bukan orang lain. Aku bapak engkau. Bukan orang lain. Aku lahirkan engkau. Aku lahir ke apa ke, aurat tetap aurat.
Jagalah, hai. Aduh. Tu tak masuk universiti lagi, universiti lagi. Dalam universiti. Kita Allah, alhamdulillah anak masuk universiti, lega. Jangan duk lega sangat. Cukup tak ilmu agama kita bagi kat dia masuk-masuk? Dalam tu lagi macam-macam ada. Dalam tu ada, mana budak universiti dah? Keluar lagi dah. Tu baru keluar tu. Macam-macam ada. Kena tanya dia orang baru tahu. Kita mana tahu. Kita pergi tengok anak kita semua jadi baik masa tu. Makcik, salam tunduk gini hau. Pijak semua pun tak mati. Belakang kita gajah mampu kerah dia pijak. Itu memang dia berlakon depan kita semua tu. Tengok macam-macam ada jadi dalam tu. Yang duduk asrama yang lain, yang duduk kat luar, lepas tu datang, duduk pula ada lelaki perempuan dalam rumah yang sama, bilik lebih lain lah katanya. Berlambak. Pergilah tengok. Itulah dia. Kena jagalah sangat-sangat. Aurat luar bagi dalam rumah sekalipun, ayah kena jaga. Anak pun kena jaga. Bukan ayah je, anak pun kena jaga. Anak yang dah balik ni boleh selak-selak kepala lutut. Berlambak anak sambil tengok TV tu, garu kepala lutut. Ayah dia, "Mo ni tengok TV." Tak apalah. Buatlah benda-benda lain pun, pakai kain sarung, garu-garu, nampak kepala lutut. Nampak peha sikit. Biasa je, tak biasa, dosa. Itulah hukum. Hukum dia bukan ikut kepala kita macam Allah bukan orang lain. Dia tak ikut kita. Hukum lah. Dia tak berubah. Hukum. Lelaki dengan lelaki, pusat sambil lutut. Jagalah pusat sambil lutut. Itulah, hai. Luar semayang pun sama, dalam semayang pun sama, pusat sambil lutut. Aurat hamba perempuan ni kita tak panjang lebar. Kenapa pula hamba perempuan juga pusat sambil lutut? Ya, hamba perempuan juga pusat sambil lutut. Habis dia pakai macam terdedah dengan tuan dia. Cuma dia ada beberapa hukum yang berkaitan. Jika ada orang luar tengok mendatangkan fitnah, dia wajib tutup juga. Tapi dia wajib tutup tu macam perempuan normal lah. Dia wajib tutup. Tapi kalau ikut hukum dalam kita mengaji bab hamba, memang ada hukum hamba perempuan pusat sambil lutut. Kita tak boleh bayang sebab kita tak ada hamba sekarang ni kan. Hamba dah habis, kita tak boleh nak bayang macam mana keadaan. Kenapa jadi gitu? Okay? Satu selesai aurat lelaki dengan lelaki. Jadi kita kiaskan balik. Aurat lelaki dengan lelaki. Cuma hamba ni, dalam kitab fiqah, kita ceritalah sikit pasal hamba. Dah kata ada hamba sahaya ni. Dalam kitab fiqah, hukum yang berkaitan dengan hamba masih ditulis dan dibincangkan. Saya pernah baca satu kitab bab hamba tu. Rasa dekat-dekat 100 muka surat juga. Rasa macam bazir belajar bab hamba. Macam bukannya ada dah pun. Saya cubalah cakap dekat guru gitu. Macam nak belajar macam tak ada semangat. Sebab kita tahu dah memang tak ada hamba. Tapi semua kita fiqh masih lagi dibincangkan. Contoh, berlaku persetubuhan siang Ramadan. Apa nak buat? Pertama, bebaskan hamba. Padahal tak payah dah lah. Mana ada hamba nak bebas macam mana? Yang kedua, puasa 60 hari betul-betul kan? Maknanya ada hamba tu. Nazar. Langgar nazar dia. Dia bernazar, dia tak buat. Pertama, bebas hamba. Zihar isteri. Pertama, bebas hamba. Mesti ada bebas hamba. Kenapa ada lagi? Buang je lah. Bukan ada hamba dah. Jadi bila kita belajar bab hamba tu, banyak jenis hamba. Malah dalam zakat, ada lagi tak? 8 asnaf, salah satu ada hamba. Ada lagi. Tak payahlah. Bukannya ada pun. Tapi tetap ada dalam kitab-kitab fiqh. Jadi macam bila kita belajar ni, dia agak kurang semangat. Tok guru tahulah kita tengok kurang semangat nak belajar. Dia pun ceritalah sikit. Kita belajar bab hamba, seolah-olah masih lagi ada sistem perhambaan sekarang ni. Sebab tu ada dalam kitab fiqh. Seolah-olah ada, dia kata. Sedangkan dah tak ada. Dan hukum berkaitan dengan hamba akan kekal sampai kiamat. Kenapa? Kita tak tahu. Tapi dia kekal sampai kiamat. Walaupun hamba dah tak ada. Hukumnya kekal sampai kiamat. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Persatuan Kemanusiaan Sedunia telah menghapuskan sistem perhambaan. Dah tak ada dah. Tapi hukum tetap ada. Sejarah hamba ni apa sejarah hamba? Ketika zaman kelahiran Nabi, dunia sudah penuh dengan hamba. Parsi, Rom, Afrika.
Dan kita belajar sejarah, siapa yang ingat lagi belajar sejarah dululah. Siapa kenal William Wilberforce? Tak kenal? Dekat Britain. William Wilberforce. Dia antara orang yang kuat memerangi sistem perhambaan supaya tak ada dah sistem perhambaan di Britain. Siapa kenal Abraham Lincoln? Dia dekat US. Dia menjatuh. Kelas kita masuk semua. Nanti kita akan masuk sains, sejarah, bahasa, kita masuk syarak, kita masuk semua. Barulah matang sikit. Ini belajar satu benda je, beku kepala. Kita masuk sejarah sikit. Abraham Lincoln dekat USA, dia memang nama dia memang tinggi. Sebab dia berusaha untuk hapuskan sistem perhambaan dekat negara masing-masing lah. Tahu tak? Ketika dia berusaha untuk, kau tengok tahun bila Abraham Lincoln dengan William Wilberforce ni, bila mula dia nak runtuhkan, nak hapuskan sistem perhambaan waktu tu. Ketika itu dunia Islam dah hampir tak ada hamba dah. Lebih awal lagi sistem perhambaan telah dihapuskan oleh Nabi sejak awal lagi. Ketika diorang sibuk nak hapuskan, dunia Islam dah hampir tak ada hamba dah. Kat situ hebatnya. Kita ingat diorang ke mula dulu hapuskan sistem perhambaan? Tidak. Nabi diutuskan dah ada sistem perhambaan. Bila Nabi begitu, Nabi menghapuskan sistem perhambaan lebih awal daripada Barat. Tapi Barat nampak macam dia je hero kan. Dia semua hero. Dia je hero. Tidak. Dunia Islam dah lama dah hapus. Zaman Nabi lagi dah semakin kurang. Okey, kita kan arak pada zaman Nabi diutuskan arak dah macam minum air sirap kan. Kita tahu kan, arak tu macam air sirap. Arak ada. Tak ada kat rumahmu. Allah. Rogok rumahmu, rogok. Kena ada arak lah rumah. Dia sampai macam tu. Macam boleh kata kalau rumah tak ada air, tak ada gula, tak ada air teh, macam rumah tak ada teh. Macam itulah dulu rumah yang tak ada arak. Kemudian Nabi diutuskan. Walaupun macam tu, ada yang minum arak, ada yang tak minum arak. Walaupun waktu tu, sebab dia tahu arak ni dia mendatangkan kemudaratan. Tak payah datang Islam. Fikir akal pun boleh fikir. Kan arak ni ramai orang minum, tapi ada je yang tak minum. Sebab berbahaya. Okey. Maka arak diharamkan secara berperingkat. Sebab ramai yang minum. Mula-mula arak diharamkan. Boleh minum arak tapi tak boleh sembahyang. La taqrabus salah wa antum sukara. Tu ayat Quran tu. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Kalau kamu nak mabuk, jangan sembahyang. Tu asalnya. Dari Quran kekal sampai sekarang. Jadi kalau sahabat dulu, kalau nak mabuk, lepas habis main isyak, boleh mabuk. Tak haram. Masa tu. Tapi bila macam tu, waktu mana yang paling panjang? Sebab waktu isyak paling panjang kan? Waktu macam Zohor, baru nak mabuk dah kena sembahyang asar. Sebab mana yang paling panjang? Isyak lah. Jadi waktu tu yang nak minum arak, dia akan minum waktu lepas isyak. Bila ramai sangat minum arak pada satu masa, bergaduh. Dah ada Allah nampak sangat mudarat. Akhir sekali turun ayat seterusnya, terus haram. Maknanya berperingkat. Haram arak secara berperingkat. Dalam keadaan umat pada waktu itu ada minum arak, ada tak minum arak. Tapi majoriti minum arak lah. Okay. Hamba setiap rumah ada. Macam mana nak hapuskan? Tu kias je. Kalau arak majoriti minum, cuma ada je tak minum. Ada yang cerdik dia tak minum. Minum arak buat benda, rosak otak orang dia fikir sendiri je. Walaupun majoriti minum, tapi ada juga yang tak minum. Tak ada pun satu rumah pada zaman itu tak ada hamba. Tak ada, semua ada hamba. Jadi makna hamba lagi susahlah nak hapus. Kalaulah arak secara berperingkat, kalau hamba lagilah berperingkat nak hapus, lagilah susah. Tu je point dia. Sebab itulah ketika Nabi wafat sekalipun, hamba masih lagi ada sikit-sikit. Tapi akhirnya habis terus. Cuma nak bagi tahu kenapa lambat terhapusnya sistem perhambaan, kerana terlalu sukar untuk hapus gitu saja. Dan sistem perhambaan pada waktu itu,
masih lagi ada pada dunia-dunia, bukan dunia Islam, dunia barat masih lagi ada. Dan nak dapat hamba, kalau kata orang Islam kena tangkap ke, berperang kalah, maka orang kafir boleh jadikan dia hamba. Kalau sistem perhambaan Islam lebih awal dihapuskan, kalau orang Islam menang perang, tak boleh jadikan dia hamba. Sebab tak ada lah. Rugi lah. Tapi kalau orang Islam kena tangkap, kena jadi hamba. Maka kerana itu dia lambat sikit. Lambat sikit terhapus. Dan Islam buka satu pintu je peluang untuk jadi hamba, iaitu peperangan. Dan Islam buka berpuluh-puluh cara untuk bebaskan hamba. Nampak? Untuk jadi hamba satu, untuk bebaskan hamba banyak. Lama-lama habislah sebab masuk satu cara je. Maka akhirnya sistem perhambaan terhapus. Kenapa ada sistem perhambaan sampai macam ni? Sebab orang dulu, orang barat, teruk dia buat kat hamba ni. Dia buat dekat orang original Red Indian, original Amerika, originalnya orang pribumi. Tengok dia buat apa. Kena tahu, kena belajar sejarah. Diorang buat, Allah, dia rantai, dia sebat, makan, dia satu. Tengok negro dululah. Islam tidak. Islam kalau hamba tu berkahwin, tak boleh buat apa. Dia tetap hamba tapi tak boleh buat apa-apa dengan dia. Kalau tak kahwin, itu tuan dia punya. Tuan dia boleh pakai dia, istilah gitu. Kalau dapat anak automatik merdeka. Nampak? Kalau dulu tidak, hamba lah engkau sampai mati. Kalau belah-belah Rom barat. Islam, tak apalah, boleh pakai walaupun itu hamba. Memang hamba boleh pakai. Memang boleh pun. Tapi kalau dapat anak tu merdeka. Anak tu bukan hamba. Maknanya anak tu bin ayah dia lah, ayah dia tuan dia, jadi merdeka. Dan bila macam tu, bila berlaku persetubuhan di antara tuan dan hamba tadi, hamba perempuan, tak boleh jual lah. Tak boleh jual dah hamba tu. Dia boleh kekal hamba sampai mati ataupun bebaskan, merdeka. Jual tak boleh lah. Nampak? Dikekang. Kalau dulu kat barat tidak. Dah lah dia boleh gitu. Betul dia boleh jual. Jadi pelacuran secara tak langsung. Islam tak, dia had. Bila dapat anak je, nama hamba tu hamba mak anak. Orang Melayu panggil. Hamba dia mak anak. Umul walad. Tu kena belajar bab hamba. Tak, dia tak semesti kahwin. Kalau dia nak kahwin, dia boleh pakai tu, nampak tu nama pakai. Kalau tidak, nama kahwin lah. Ya, boleh. Dengan syarat perempuan tadi tu, hamba perempuan tadi tak ada suami. Kalau dia dah kahwinkan dengan suami, tak boleh dah. Yeah. Kalau tak ada, boleh. Tapi bila bersetubuh je, tuan dan hamba, terus tak boleh jual lah. Kau tidak boleh jual. Hamba ni komoditi boleh jual tau. Kau nak beli apa? Tapi macam Mr. Perambi tu bohong. Ketang. Ini misal kontut. Ini tua kerepot dia kata kan. Dia cerita apa tah? Amat apa tah cerita apa benda tah? Apa? Tiga Abdul lah ke apa? Tiga Abdul. Tu mengepek aja, tu buat lawak aje. Tapi kalau dah begitu tak boleh. Bila dah kahwin tak boleh dipisahkan walaupun dia hamba. Tapi kalau dia tak kahwin lagi, boleh. Bila boleh guna dia istilah guna sebab hamba ni boleh jual. Dia macam barang. Cuma bila guna aja dia, stop. Tak boleh jual lah. Dan tak boleh jual, hanya boleh kekalkan jadi hamba. Ataupun merdekakan dia. Itu saja. Maka terselamatlah hamba tu. Dapat anak tu jadi merdeka. Mak mana tak nak anak merdeka? Aku hamba. Anak aku merdeka. Tak apa. Maka lama-lama terbelalah sistem perhambaan tu. Terbela. Dia tak semestinya kahwin. Kalau kahwin, Nabi kan ada seorang isteri dah. Siapa? Maryam Al-Qibtiyah. Tapi ada kata Nabi merdekakan dia betul kahwin. Ada kata hamba sampai tu, tak apalah. Ada. Dapat anak Ibrahim. Sedangkan semua isteri Nabi tak ada anak. Khadijah je ada. Yang lain tak ada. Semua tak ada. Khadijah je. Tapi ada seorang lagi, Maryam Al-Qibtiyah. Dapat anak lelaki nama Ibrahim. Kematian Ibrahim kecil lagi kematian, berlaku gerhana matahari lah. Gerhana bila mati.
Maka orang kata bulan bersedih, bulan pula, matahari bersedih kerana kematian anak Nabi. Nabi pun marah. Nabi kata tidak ada. Tu Nabi kata tidak ada gerhana bulan, gerhana matahari dengan kerana seseorang. Semua kekuasaan Allah. Masa tu ada lagi pahaman-pahaman lama tu ada lagi kan. Ibrahim lah yang meninggal. Okey. Nabi ada, maknanya itu hamba lah tu. Nabi ada hamba ramai lagi. Malah hamba-hamba Nabi jadi sahabat yang besar-besar. Untung jadi hamba. Ada seorang tu, ibu Anas bin Malik bagi je. Dia pergi, ni anak aku, ambil buat nak buat apa pun. Bagi gitu je. Kecil lagi budak tu. Tapi tengok Anas bin Malik kita sebut sampai sekarang, sahabat besar Nabi. Sahabat yang rapat. Dia boleh masuk rumah Nabi. Boleh masuk. Sahabat lain ketuk, dia boleh masuk. Sebab apa? Dia budak Nabi dia panggil. Budak lah kan? Budak Nabi. Kita usah hamba lah. Sebab dah sebut hamba sini. Sahaya. Jadi hamba pusat sampai lutut. Lelaki pusat sampai lutut. Perempuan pun pusat sampai lutut. Yang kedua, aurat perempuan merdeka di dalam sembahyang. Aurat perempuan merdeka di dalam sembahyang sekalian badannya, selain muka dan dua tapak tangan. Aurat perempuan merdeka di dalam sembahyang. Aurat perempuan merdeka dalam sembahyang dulu, iaitu bagi perempuan seluruh tubuh, muka kan ni je, pergelangan tangan dan muka je yang tak wajib tutup dalam sembahyang. Ini yang bincang pagi tadi Masjid Jaya Gading. Dia tanya, kan viral sehari dua ni. Saya kata saya dah jawab kali yang ke-189. Nak jawab ke 190 ke? Ini jadi 191 dah ni. Dia kata, alah itu tempat lain. Yelah, tempat lain lah. Yang wajib tutup dalam sembahyang, pihak atas dan pihak tepi. Pihak atas dan pihak tepi. Pihak tu arah lah. Arah atas dan arah tepi. Arah bawah tak wajib. Sekejap. Arah bawah tak wajib tutup. Arah bawah. Dalam semayang luar semayang wajib tak tutup arah bawah. Luar semayang. Arah bawah tu maksud daripada bawah. Itu tak? Luar semayang, bukan semayang. Tak tutup ke tak tutup? Sekarang ni. Mana tutup? Kan? Arah bawah, arah bawah. Kau bawah lah maksudnya. Tutup tak? Tak tutup. Arah atas tutup, arah tepi tutup. Itu luar semayang. Dalam semayang, okey lah, memang dalam semayang wajib tutup atas, ikut arah atas dan keliling. Itu dalam semayang. Bawah memang tak wajib. Kalau luar semayang, wajib tutup. Wajib tutup jika. Dah ada jika. Sebab dalam semayang wajib tutup aurat. Kerana wajib tutup aurat, kita dah bincang yang masa aurat nombor 3 itu kan. Wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat dalam semayang. Luar semayang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Tak sama. Kalau tak ada orang lihat, maka tak wajib tutup, walaupun keluar pergi bandar Kuantan. Tak ada orang tengok. Dengan syarat jangan ada orang tengok. Maka dia elok free hair lagi, berkemban. Pergi bandar. Satu syarat, jangan ada orang tengok. Sebab di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Kalau tak ada orang lihat, tak haram. Jadi tak ada orang lihat. Kenapa orang tak ada orang tengok? Buatlah cerita apa-apa. Orang pakak-pakak mati habis ke apa ke, kena virus ke. Saya nak cerita hukum aja. Kalau ada je orang tengok. Kalau ada orang tengok, bukannya luar rumah. Dalam rumah pun haram. Dalam rumah ada sepupu, boleh berkemban. Maknanya, habis kata tadi dalam rumah boleh kemban, luar baru tak boleh berkemban. Luar mana boleh berkemban, dalam bolehlah berkemban. Kalau dalam rumah ada sepupu, tak boleh juga. Kepupu lelaki lah maksudnya. Maknanya bukan masalah luar dalam rumah. Masalahnya orang tengok. Kat situ tu betul lah saya cakap. Masalahnya dekat orang tengok. Cuma biasanya saya tak nak cerita yang biasa. Saya luar biasa. Biasanya mestilah ada orang. Kita tak cerita mesti ada orang. Kita nak cerita wajib tutup aurat di luar semayang kerana haram dilihat. Wajib tutup aurat dalam semayang kerana wajib tutup aurat. Bukan sebab haram dilihat ke tak. Sebab wajib tutup aurat kerana aurat itu sendiri. Sekejap lagi kita masuk bab tu. Jadi wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Jadi kalau katalah dia nak pergi satu tempat,
Yang mana tempat tu jalan di atas, jaring ke, atas jabatan ke, kat bawah tu ramai orang boleh tengok ke atas. Sedangkan dia nak pergi situ. Wajib tak tutup bawah? Wajib. Sebab wajib tutup aurat, sedangkan dalam sembahyang tak wajib tutup bawah. Hanya wajib tutup atas dan tepi. Sebab wajib tutup aurat kerana memang wajib tutup aurat. Pihak atas dan pihak tepi. Luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Sama ada atas, tepi ataupun bawah. Cuma biasa tak ada orang tengok kat bawah. Jadi tak payah tutup lah. Sebab tak ada orang tengok. Wajib tutup aurat kerana haram dilihat kan. Mana siapa nak tengok kat bawah tu? Semut. Semut pun jalan nunduk, bukan jalan naik tengok ke atas. Siapa lagi nak tengok? Jadi bila macam tu, sebab tu tak payah tutup bawah. Walaupun aurat boleh nampak daripada bawah. Siapa nak duduk dalam tanah? Contoh kan? Tu kena faham gitulah aurat. Tapi kalau dalam semayang, wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Bukan kena nampak tak nampak. Maka berlakulah cerita kalau pakai dua telekung yang kita dah bincang sebelum ni kan. Jadi jangan lupa beli telekung. Apa nama telekung tu? Saya ada ambil tadi, ada orang sana beritahu kat saya. Nama dia Rukoh. Siapa dengar? Sekejap. Rukoh. Rukoh. Tak, kain telekung yang satu. Sekali. Tak. Bentuk. Kejap. Dalam sembahyang. Okey, sekejap sebelum. Saya tak sebut yang tu je. Bagus juga soalan tu. Macam ni. Luar sembahyang wajib tutup warna kulit dan bentuk. Itu luar sembahyang. Dalam sembahyang wajib tutup warna kulit aja. Kan walaupun nampak bentuk tak ada masalah dari sudut. Malah kalau perempuan pakai bikini, tahu bikini, tapi tutup elok, sembahyang sah tak? Sah. Tahu tak? Habis ketuk-ketuk habis semua keluar. Okey, tapi tutup yang dedah tangan ni dan muka je. Sah sembahyang dia? Sah sembahyang dia. Jangan cerita orang tengok. Kan cerita bukan. Sembahyang tak berkait dengan orang tengok. Sembahyang tidak berkait dengan orang tengok. Yang orang tengok ni di luar sembahyang. Habis kalau dah sembahyang ada orang intai, ada orang tengok, itu bab lain. Cerita adakah sah sembahyang? Jika sembahyang tutup warna kulit tapi bentuk nampak, adakah sah sembahyang? Sah. Ada hukum-hukum yang lain tu cerita lain. Nanti kalau orang tengok nak berjalan macam mana, nak datang masjid, tak payahlah buat cerita-cerita tu. Memang kena tutup lah. Bentuk dalam sembahyang tak ada masalah. Yang ada masalah luar sembahyang. Luar sembahyang tu wajib tutup warna kulit dan bentuk. Dalam sembahyang tutup warna kulit sahaja. Kan saya sebut tadi pakai selut tadi. Kan nampak yang pakai selut, saya punya contoh tu tak ada pernah orang buat. Siap ambil cat jiruh lagi. Itu bukan bentuk aja tu, hapus semua nampak. Cuma nampak bentuk aja, warna kulit tak nampak pun sah. Ini kan pula dia pakai baju, pakai telekung tapi nampak bentuk. Lagilah sah. Pakai apa? Pakai selut pun sah. Janji jangan nampak warna kulit dalam sembahyang. Jadi kalau dia pakai bikini kat dalam, dia pakai bikini, luar pakai kain telekung, dia jalan datang masjid. Dia tengok-tengok kat perempuan tak ada orang. Sebab perempuan pun tak boleh tengok bentuk juga. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Tengok tak ada orang. Dia kunci pintu, imam sembahyang, dia takbir pakai bikini je. Sah? Sah. Sebab yang wajib tutup warna kulit, bukan bentuk. Tak tutup warna kulit? Tak, yang semua penuh lah. Apa tu? Tak, tight. Dan sebagainya macam tu lah. Saya mana reti. Saya pun reti sebut gitu je. Mana tahu pun. Yang maknanya dia pakai semua, iaitu warna kulit semua tak nampak. Yang nampak warna merah ke, warna oranye ke, apa, warna plastik ke apa. Dia plastik ke apa? Macam plastik tak? Tak kisahlah. Benda tu je warna nampak. Bentuk nampak, warna tak nampak. Warna kulit. Sah sembahyang. Tapi hukum makruh memanglah makruh. Makruh bukan sah tak sah. Makruh tu tolak pahala. Kita cerita sah. Fiqh ni dia jangan campur emosi, jangan campur. Fiqh dia straight. Bukan semestinya buat. Tak, fiqh dia straight. Ini hukum. Nak buat tak nak buat kau punya pasal. Sebab kenapa pula dalam sembahyang boleh pula nampak bentuk?
Sebab dalam sembahyang tak semestinya seorang, tak semestinya dua orang, boleh je seorang sembahyang. Maka dia dengan Allah aja. Kalau di luar, dia bukan dengan Allah, dia Allah dan seorang lagi ada. Sebab tu hukum dia lagi ketat. Wajib tutup warna kulit dan bentuk. Kalau sembahyang, boleh jadi tak dia dengan Allah je. Boleh jadi tak dia dengan Allah dan dengan orang di luar sembahyang. Boleh jadi. Jadi bila di luar sembahyang, dia ada 3 pihak. Diri dia, Allah dan orang lain. Dalam sembahyang, dia dengan Allah je. Tapi nanti ada orang datang. Ni kalau tak ada orang datang lah cerita ni. Kalau ada orang datang, dah jadi 3 balik. Bila 3 balik, macam sembahyang kat luar balik. Ada orang datang untuk tengok, maka kat situ haram balik. Sebab ada 3 pihak. Ada 3 pihak. Dia kalau ada 2 pihak, dia dengan Allah. Nak apa? Nak aurat apa dengan Allah? Sebab itulah, tak perlu tutup, tak wajib, bukan tak perlu, tak wajib tutup bentuk. Dia hanya wajib tutup aurat, iaitu bentuk sahaja. Iaitu warna kulit sahaja. Bentuk tak wajib tutup dalam sembahyang. Sebab dia dengan Allah. Cuma kalau ada seorang lagi datang, automatik jadi 3. Dia, Allah dan seorang lagi. Maka automatik wajib tutup bentuk dan wajib tutup warna kulit. Kita kata apa sampai macam tu sekali? Okey, macam mana kalau terjadi dalam hutan tadi? Macam mana? Baju kita habis beruk lagi naik atas beruk dia kadang-kadang nakal agak. Habis kita cari Allah. Nak macam mana ni? Aku mandi tadi, buang baju mandi. Selam kepala dalam sungai. Angkat-angkat, habis semua tengok tak ada. Tengok beruk. Ambil. Nampak contoh? Macam mana nak buat sekarang ni? Nak kena sembahyang tak? Okey. Tak apalah, tutup dengan kain kot. Tutup dengan kain. Tengok kain tak ada. Tak apalah, tutup dengan daun. Tengok daun semua daun gatal. Nak macam mana? Sekarang nak kena sembahyang tak? Sekarang dah zuhur ke, dah asar ke, nak sembahyang tak? Sembahyang wajib sembahyang, macam mana nak buat? Kan macam tu lah jadi hukum dia. Dia tak semestinya, bukan kata bila macam tu, buat sekejap lagi balik. Jangan buat gitu. Viral nanti. Saya tengok dalam TikTok, macam kenal. Ni apa hal pula? Ni hukum. Ni hukum. Bila macam tu, ambil selut, tepek sembahyang. Bukan cerita darurat, tak darurat. Kalau tak darurat pun boleh buat gitu. Kalau darurat, lagilah boleh buat. Itulah hukum dia. Okey, janganlah kita kata tak eloklah macam tu. Sebaiknya bukan hukum fiqh. Itu hukum tasawuf. Janganlah masuk tasawuf. Tasawuf yang baik, pakai putih semua, tutup, tunggu sejam sebelum masuk waktu, congok, tunggu. Itu nak kira yang baik, yang tasawufnya memang masuk macam-macam. Ambil uduk siap-siap. Datang duduk, congok sejam. Tunggu azan. Yang baik kan? Yang baik, pakai putih semua. Putih, wangi kalau perempuan sekadar dia je lah. Laki wangi sungguh. Tunggu, sambil-sambil tu berzikir, ingat Allah. Azan, jawab azan. Itu yang baik, buat. Yang terbaik pun tak buat kok. Itu kalau masuk yang terbaik, itu masuk tasawuf kat situ. Kita fiqh, yes, no, alright, itu je. Batal, tak batal, halal, haram, stop. Dia tak ada lebih-lebih. Macam orang kafir masak, boleh makan tak? Boleh kan tak boleh je? Tapi tak berapa elok lah, tu tasawuf. Boleh tak boleh? Jap, dia ada bau babi ke benda haram-haram ke, tapi dia kafir. Iyalah kafir. Dia masak, boleh makan tak? Dia ada tak bau benda-benda yang haram? Tak ada. Macam tu je. Boleh. Tak lalu, itu tasawuf. Geli sunat budak tu. Itu kita punya bayangan dalam kepala kita. Contohnya. Jadi jangan masuk campur. Fiqh je. Tasawuf itu yang terbaik sebenarnya, tasawuf. Tapi kelas kita kata fiqh bukan tasawuf. Kalau masuk tasawuf, periuk habis ni saya buat. Mengenangkan dosa-dosa yang lampau. Ni fiqh dia straight, dia objektif. Yes, no, boleh tak boleh. Halal, haram, dia straight je. Dia tak ada. 3, 4, terlupa. Straight je, 3 tambah 1. Sudut sawi. Macam tu je. Tak ada. Kalau 3 tu mungkin boleh buat 3,5 kot. Sepatutnya janganlah kita lupa. Sepatut tak patut, aku dah lupa sekarang ni 3 ke 4. Itulah semayang lain kali. Nak lain kali benda tengah lupa ni. Apa tu dia? Itu tasawuf tu. Lain kali nak semayang tu, jangan kelang kabut. Ingat kita menghadap Allah. Itu tak settle dengan fiqh. Fiqh ni nak kena settle. Okey, sekarang dah jadi 3, 4. Tak tahu mana satu. Yang yakin 3, yang 4 yang waswas ni. Maka ambil 3, nanti tambah 1. Sebelum salam tu sujud sahwi lah. Settle. Masuk kelas tasawuf.
Macam ada seorang ulama' ni, bila ditanya kat dia, apa hukum orang 34? Nak tahu ikut mazhab aku atau mazhab kamu? Dia kata. Sudah. Aku tahu ulama' ni mazhab sama je. Macam dengan mazhab kami, kata yang bertanya tu. Mazhab kamu 34, ambil 3 tambah 1 sujud sawi kan? Habis mazhab tuan macam mana? Mazhab aku orang macam ni hendaklah disebat. Nampak lain kan jawapan tu? Tu kata jangan masuk tasawuf. Kenapa orang ni perlu disebat? Kerana macam mana dia boleh lupa sedang dia menghadap Tuhan yang Maha Besar, Raja segala raja pun boleh lupa. Ini orang perlu disebat. Sebab tak ada guna punya orang. Dia kata diri dia sendiri ya. Sampai ke menghadap Malikul Mulk, Raja segala raja yang mempunyai kerajaan, yang menciptakan dia, yang beri rezeki daripada kecil sampai ke besar. Tiba-tiba menghadap boleh lupa. Ini orang kena sebat. Boleh tak jawab? Fiqh bukan gitu. Tu tasawuf. Tu janganlah masuk. Kenapa dia pakai bikini? Teruk sangat perangai dia ni. Itu tasawuf. Kita cerita fiqh, sah tak sah? Sah. Sebab dia tutup warna kulit, semua tutup. Walaupun nampak bentuk, warna kulit tutup, sah. Habis, stop. Jangan fikir-fikir lah. Fikir-fikir tu yang jadi tak puas hati tu. Ustaz bagi tahulah siapa nama dia. Bukan cerita orang. Bagi tahu siapa nama. Saya nak cari kat Facebook, kata ada dia. Bukan cerita orang, buat contoh aja. Dia pergi masuk sampai ke situ pula. Okey. Jadi maka bila dia wajib tutup macam tu, pihak atas dan pihak keliling. Pihak bawah tak wajib tutup dalam sembahyang. Jika tengah-tengah sembahyang terangkat kain yang atas, sebab dia ada dua, dia pakai dua, satu sampai peha, satu lagi pinggang sampai bawah kan. Satu atas sampai peha. Bila macam tu terangkat sikit, mungkin sebab kena kipas ke apa ke, terangkat sikit. Dalam tu dia pakai t-shirt aja, dia tak pakai apa dalam tu kan. Jadi boleh nampak sini, boleh nampak sini. Kalau rambut dia boleh nampak rambut. Bila terangkat sikit macam tu, asalnya rapat dekat badan, yang atas, sebelah atas. Bila terangkat sikit, itu belah bawah ke belah tepi? Ramai orang salah faham belah bawah, sedangkan dia belah tepi. Maksud belah bawah, kat tapak kaki yang bawah betul, tu belah bawah. Itu dia duduk dekat lutut tu, area lutut duduk situ, itu sebenarnya tepi. Jadi bila terangkat, sebab tertentu lah, mungkin dia tolak sebab dia nak angkat tangan, dia jadi sangkut lah. Jadi tolak lu. Dah ringan, pergi ke depan. Masa sementara nak sampai tu pun dia Allahu Akbar, kan? Masa tolak tu boleh tengok kat bawah tu. Kalau tengok boleh batas sembahyang. Nampak aurat? Lainlah dia pakai elok semua dalam ni. Pakai, ada orang pakai gitu. Yang belah dalam. Tutup elok, pakai dagu lagi kat dalam. Lepas tu pakai semua tutup semua, lepas tu pakai kain gelekong kat atas. Dia pakai jubah dulu kat dalam. Kalau macam tu tak nampak lah. Nampak tak sini? Tak nampak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kata Allah dah nak pakai luar, pakai dalam lagi. Perlulah pula itu gini lah. Kalau dia alang-alang dia keluar mana-mana, dah pakai memang baju tu, okeylah dia sarung aja. Tapi kalau kat rumah, itu yang Allah, kemban aja lah. Bukan orang nampak pun. Pakai, okey. Atas. Pakai atas memang cantik. Semayang tu biar tertib sikit. Jangan main tolak-tolak. Faham tolak tu? Jangan biar terbuka kain tu. Biar dia rapat dengan badan aja. Jangan bagi mengembang. Dan kalau nak baca kunut tu, jangan angkat gini. Angkat nampak bawah. Habis tu, tak tahu? Angin ke, dia selak, dia bukan selak, dia tolak ke. Terbuka aja sikit. Kalau orang tengok, nampak tak? Orang tengok macam tu. Nampak kan? Batal. Walaupun tak ada orang tengok. Jadi nak sembahyang kena slow-slow. Biar je kain telekung tu rapat je kat badan. Jadi slow-slow. Habis macam mana susah lah. Pakai apa tadi saya sebut dia? Apa tadi? Saya pun baru hafal nama. Rukoh. Rukoh nama dia. Benda tu dia satu sampai ke bawah. Rukoh. Benda tu apa nama pelik je. Nampak macam apa? Sebab dia satu sebab tu yang saya sebut nama tu, itu comel, cantik. 300 lebih tu harga saya tengok kat Shopee tadi. Comel.
Macam bocah. Tengok ni, tak comel? Comel ada. Bukan orang tu. Tu model je. Okey, macam mana pun nak pakai tak ada masalah. Nak pakai macam mana pun tak ada masalah. Jangan bagi terangkat yang atas. Kalau nak bagi terangkat juga, boleh pakai elok-elok kat dalam. Pakai elok-elok kat dalam, kalau terangkat pun tak nampak. Okey. Itu aurat. Tak semestinya orang nampak. Kalau orang tengok, nampak. Cukup dah. Kalau luar semayang, orang nampak je, tak ada kalau-kalau. Orang nampak, berdosa. Orang tak nampak, tak berdosa. Itu luar semayang. Dalam semayang, dah habis. Memang dah nak habis dah ni. Ada setengah jam lagi. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Aurat perempuan merdeka dan sahaya. Ni senang ya. Aurat perempuan merdeka dan sahaya dan hamba. Perempuan hamba atau perempuan merdeka. Pada sekalian orang lain adalah sekalian badannya. Ini pun satu juga. Lelaki tengok perempuan seluruh tubuh melainkan muka, tangan. Yang wajib tutup bila lelaki dengan perempuan, ada pihak lelaki perempuan je yang boleh tutup, automatik bentuk dengan warna kulit. Semayang je tutup warna kulit, tak tutup bentuk. Selain daripada tu tutup warna kulit dan bentuk. Itu ayat yang ketiga tu. Sekalian orang lain. Tapi kita biasa kita sibuk dekat orang lelaki tengok orang perempuan. Sebenarnya ada hukum orang perempuan tengok orang lelaki pun tak boleh sebenarnya. Orang perempuan tengok orang lelaki pun tak boleh. Mana? Tak boleh. Habis orang perempuan, orang lelaki aurat dia pusat sampai lutut kan? Okey. Dia ada dua jenis. Satu aurat yang wajib ditutup. Ni lelaki. Aurat yang wajib ditutup. Yang kedua, aurat yang haram dilihat. Aurat yang wajib ditutup, aurat yang haram dilihat lain. Ni lelaki je. Perempuan semua tubuh kecuali muka, tangan, settle lah. Lelaki. Aurat yang wajib ditutup bagi lelaki pusat sampai lutut. Tapi aurat yang haram dilihat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan juga. Lelaki je ni, perempuan tengok lelaki. Imam Nawawi lagi berat. Perempuan tengok lelaki semua tak boleh, biji mata pun tak boleh. Macam tu lelaki kena tutup. Kejap, kan sebut tadi. Aurat yang wajib ditutup, lain. Aurat yang haram dilihat, lain. Aurat yang wajib ditutup, pusat sampai lutut, lelaki. Aurat yang haram dilihat, seluruh tubuh. Kata Imam Nawawi, termasuk biji mata dan tapak tangan dan belakang tangan. Perempuan tak boleh tengok lelaki. Pelik tak? Ke perempuan boleh tengok lelaki? Lelaki tak boleh tengok perempuan. Perempuan boleh tengok lelaki. Banyak cantik. Lelaki kan pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Lelaki kan pusat sampai lutut. Okey, oleh kerana pusat sampai lutut, yang lain boleh tengok? Tak boleh atur kata tu. Tak boleh juga. Habis tu tak tutup. Tu saya kata. Aurat yang wajib ditutup, pusat sampai lutut. Tapi bukan bermakna kalau tak wajib tutup, boleh tengok. Bukan bermakna. Jadi kalau dia tak wajib tutup sekalipun, tetap dia haram dilihat.
Bila sebut macam tu laki perempuan lah. Jangan cerita habis mak dia, jangan cerita tu, faham lah terus dia nak cerita apa. Mak dia tu mahram, ni cerita yang bukan mahram lah. Yang aurat lelaki di hadapan perempuan adalah sekalian badannya. Tapi yang wajib tutup, pusat sampai lutut je wajib tutup. Okey. Kecuali ada 5 keadaan je yang perempuan boleh tengok lelaki. Ingat asal perempuan je boleh tengok je lelaki. Tidak, ada 5 keadaan je perempuan boleh tengok lelaki. Selain pada 5 ni berdosa kalau tengok. Yang pertama, nak minang. Lelaki nak minang perempuan, perempuan nak tahu ni ya bakat tok lelaki aku. Tu kan. Dia boleh tengok. Kalau tidak, tengok-tengok Allah, tak selera aku, macam nak kahwin contohlah kan. Tak selera aku. Macam mana nak hidup bersama macam ni. Jadi kena tengok. Okey, tengok. Boleh. Perempuan tengok lelaki tu. Boleh. Sebab nak meminang. Lelaki tengok perempuan pun boleh. Sebab nak minang. Malah yang lelaki tengok perempuan pula, kan? Bukan sekali, berkali-kali boleh. Lelaki tengok perempuan berkali-kali boleh. Dalam keadaan kalau perempuan tu tak nak pun boleh. Paksa. Abang dia pegang tangan, adik pegang kaki, buat dia bergelupur. Ayah dia buka jenis pakai purdah. Bila pakai purdah, ni bakat tok lelaki nak tengok, nak minang. Belum masuk minang lagi baru nak buka. Tengok dah. Tengok. Beres. Lepas masa minggu depan mari pula. Nak tengok pula, tak puas lagi. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat. Memang nak buat isteri nak tu. Tengok lagi. Dia bukan sekali, berkali-kali pun boleh. Dengan syarat bukan nak main-main. Dengan syarat tengok muka je dengan tangan. Boleh tengok muka. Tengok tangan, tengok dah. Tengok dah. Muka tengok dah. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi, boleh buka. Kalau dia pakai purdah sekalipun, ketika ayah dia kata, "Minah weh. Air tu buat marilah sekuk-sekuk kering tu." Buat keluarlah. Kan kawan dulu kan ambil tik kan. Menggigil tu. Itu syarak tu. Itu bukan adat semata-mata. Orang yang dulu hebat orang dulu. Yang pakai purdah buang. Sebab apa? Tapi dengan syarat dia seorang je lah. Yang bakal suami tadi. Bawa datang, letak. Kena cakap sikit, "Jemput minum bang." Kena cakap lah. Sebab nak tengah suara. Kalau minum bang, Allah. Aku dengar. Apa suara dia besar gitu. Tunggu cancel kan. Boleh. Okey minum. Okey belah. Dah cukup. Tak boleh banyak-banyak. Bukan boleh duduk. Sekadar itu je. Itu kalau dia benarkan dirinya dilihat. Kalau dia tak benar sekalipun. Tak nak masuk dalam bilik. Ayah dia, adik-beradik semua. Kejung. Tarik. Tutup aurat yang lain. Muka je boleh buka dengan tangan. Mu tengok tak? Tengok dah. Jadi tak? Tahulah. Tengok duk kena kejung, duk kena pegang. Macam peluk bewok ni. Macam mana ni? Menggelupur je. Tak tahulah jadi ke tak jadi. Lepas minggu 2, mari pula. Ada teteh ke sekut-sekut kering lagi. Ada mari. Tengok lagi. Walaupun berkali-kali. Istilah dia panggil nazar. Istilah tu ada dalam hukum dia panggil nazar. Boleh tengok. Lelaki boleh tengok perempuan, perempuan boleh tengok lelaki. Itu satu keadaan. Yang kedua, jual beli. Boleh tengok. Ni kalau barang ni rosak, jumpa akak je. Akak pakai ni. Jumpa akak je, nanti jumpa akak. Semua 4-5 orang semua pakai ni. Macam mana jumpa akak mana ni? Apa-apa hal kalau rosak, tak risau. Jumpa akak. Macam mana? Tutup muka. Boleh buka. Tengok. Kalau yang pakai purdah. Kalau tak pakai pun tak apalah. Boleh tengok. Boleh tengok nak jual beli. Takkan tunduk warok. Beli barang ni. Bawa balik punah rosak barang. Boleh tengok ketika jual beli. 2. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Sama je. Boleh. Yang ketiga, mengajar belajar. Mengajar mesti tengok. Takkan nak duduk dalam bawah dalam ni kot. Mana ustaz duduk dalam bawah meja. Mana boleh tengok. Nak tengok tak boleh. Mengajar dan belajar boleh. Habis kalau nak sebut dot, tak boleh tengok lelaki perempuan. Dot. Nak tengok mulut macam mana? Mucung lagi. Mucung dah lagi. Dah. Contoh nak bunyi suara tu kan. Mesti boleh tengok. Bila belajar dan mengajar. Lagi nak jadi saksi. Saya menyaksikan gini. Saya tu siapa? Tengoklah muka. Boleh. Yang kelima, doktor. Doktor dengan pesakit. Nak berubat. Itu je boleh tengok. Selain daripada 5 ni, tengok haram berdosa. Perempuan tengok lelaki sekalipun.
Tengok duduk depan rumah, tengok. Tu baik balik kerja. Tengok. Kawan ni dah seorang, malu je. Lepas tu tegur lah. Bawa balik kerja ke? Perempuan dah seorang kecil. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak boleh. Tak boleh. Saja-saja boleh apa benda? Apa nak cakap apa? Saja-saja tengok, tak boleh. Hanya 5 je. Ni cerita lelaki tengok perempuan ni. Perempuan dan perempuan tengok lelaki sama je, tak boleh. Ingat asal lelaki je tak boleh tengok perempuan. Perempuan je boleh tengok lelaki. Semua orang faham gitu. Perempuan tak ada masalah, boleh je tengok lelaki. Lelaki yang tak boleh tengok perempuan, aurat begitu gini. Sama, lelaki dengan perempuan sama. Sama hukum dia. 5. Itu aurat lelaki depan ajnabi dia panggil. Depan yang orang boleh dikahwin lah. Ada satu lagi keadaan. Sebelum tu, yang tak ada aurat, suami isteri. Suami isteri tak ada aurat. Okey. Dan satu lagi, ada yang haram lelaki tengok lelaki. Lelaki tengok lelaki, okey. Tak ada masalah. Pusat sambil lutut je haram kan? Itu lelaki dengan lelaki. Tadi lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki kan? Ini lelaki dengan lelaki, tak ada masalah. Pusat sambil lutut, haram. Yang lain, tak ada masalah. Ada juga yang haram juga tengok muka atau badan. Haram. Lelaki tengok lelaki. Istilah dia panggil amrad. Amrad. Biasa dengar? Bukan ain, alif. Amrad. Amrad ni nak kata remaja-remaja gitu, dalam 20-an atau bawah-bawah sikit, remaja. Yang tak berjanggut lagi, tak nampak kejantanan lagi tu lah. Masih muda, tak ada misai, tu. Jenis, itulah, remaja-remaja gitu. Tapi, tak habis lagi tu. Tapi, dan dia jenis comel. Comel kelawar. Jambu. Jambu. Lelaki jambu. Dia tak nampak kejantanan, dia tak nampak handsome. Dia nampak jambu. Faham tak? Dia tak nampak gagah lelaki. Dia nampak tu lah. Kalau paling dekat sekali, Korea. Lelaki Korea. K-pop. Biasa tengok. Asal buat tunduk, buat warak tiba-tiba ni? K-pop. Muka K-pop tu. Yang nyanyi atas pentas tu. Laki ni cerita ni. Kan nak kata ni laki ke perempuan lah? Nak kata laki. Nak kata perempuan, macam ada perempuan juga. Muka licin. Itu lah perempuan, lelaki jambu dia panggil. Istilah syarak dia panggil amrad. Pernah sekali zaman, jangan kata, tak ada kot, jangan. Zaman Nabi Nuh lagi ada dah umat dia. Umat yang jadi laut mati tu. Umat Nabi Nuh. Nabi Lut. Silap. Saya nak fikir lain Nabi Nuh tadi, nak banjir tu. Umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut tu, yang jadi laut mati tu, asalnya, sebab tu lah. Malaikat, dia menyerupai lelaki yang paling handsome. Datang jumpa Nabi Lut kan? Kan kena kepung. Nabi Lut kata, mu ambil lah anak aku kahwin. Anak aku perempuan, ambil. Tak mau, aku nak yang 2 orang masuk tadi. Power tu. Risaulah Nabi Lut kan? Dia tak yang risau, kami malaikat. Rupanya malaikat. Kami nak terbalikkan bumi ni. Kau pergi jalan, jangan tengok belakang. Keluar je, jangan tengok belakang. Malaikat angkat, sodok sayap dia, angkat, terbalik, rembah. Dum. Jadilah laut mati. Laut mati tu dia tak bersambung, dia mati situ laut. Orang tak tahu berenang, masuk laut mati, timbul. Sebab garam terlalu tinggi. Kandungan garam terlalu tinggi. Okey? Jadi, dia buat pula muka plastik sejeri tu. Tu bukan original tu. Tu tiruan. Tu orang panggil plastik tu. Semua hidung dia semua dia buat. Itu kalau kena tengah panas sikit tu, cair tu. Habis melepek habis semua. Dia buat. Mahal tu. Itu dia panggil amrad, iaitu zaman Sayyidina Umar, ada seorang amrad. Lelaki lawa. Akhir sekali Sayyidina Umar terpaksa hukum dia. Hukum kerana terlalu lawa. Lelaki tapi lawa.
Puas dia kata. Nak macam mana? Nak simpan misai tak tumbuh misai, nak simpan janggut tak tumbuh janggut. Makin lama makin lawa, licin muka dia. Akhir sekali semua ada yang tergila-gila. Laki je cerita ni. Sayyidina Umar hukum dia amrat tu. Padahal dia tak bersalah kan hukum dia. Apa dia? Cukur botak. Cukur lagi lawa. Dah orang lawa ni buat apa pun lawa. Akhir sekali buang daerah. Buang daerah. Bahaya. Kerana kata Sufyan As-Sauri, dia kata, ketika seseorang bersama seorang wanita yang bukan mahram, dia seorang lelaki duduk dengan seorang wanita yang bukan mahram, ada seekor setan sedang menggoda. Namanya Cupid. Cupid tu. Bukan Cupid. Cupid tu kedekut. Cupid. Ada seekor. Tapi kalau dekat Amrat ada 2 ekor. Maknanya tarikan tu lagi. Sekarang ni lagi teruk lah. Sekarang ni Orang dulu kalau yang jenis comel-comel gitu, dia hantar masuk askar kan, pergi kuat. Tapi orang sekarang dia comel. Lelaki comel. Lelaki dia kena kasar, dia kena jantan lah. Dia kena jantan. Lepas tu suara dia tiba-tiba jadi kasar bila sampai waktu jadi kasar. Lepas tu cara berjalan kasar, kadang-kadang terbolah sikit. Terbolah sikit. Macam-macam ada. Dia bukannya duduk macam perempuan Melayu terakhir, bersimpuh. Bukan duduk gitu, tu jantan benda itu. Jantan apa gitu duduk itu. Jantan, buat macam jantan, kasar. Tapi tiba-tiba jadi lembut gitu. Bahaya tu, bahaya. Yang terakhir, habis dah. Last. Yang terakhir, dan aurat mereka pada sekalian perempuan pula barang antara pusat dan lutut. Dan aurat mereka pada sekalian perempuan pula antara barang pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan, auratnya pusat sampai lutut. Okey? Yang ni saya tak tahulah orang perempuan macam mana kat dalam. Nak cakap tak reti. Tapi kalau perempuan dengan perempuan, pusat sampai lutut wajib ditutup. Jika nampak kepala lutut, haram. Ni cerita perempuan dengan perempuan. Saya tak tahu dalam bilik jadi apa, kalau duduk asrama ke saya tak tahu. Tapi kalau nampak kepala lutut, haram. Sebab saya tengok ada tuala yang kecil, ada tuala yang besar. Tuala besar tu sampai atas, sampai bawah kepala lutut. Ada tuala tu kecil sikit. Untuk lelaki sebenarnya dia pakai juga. Ya, dia pakai juga. Alah perempuan-perempuan, mu ada, aku ada. Mu nak tengok tak luar dia kata gitu. Macam tu je dia kata tu. Normalisasi juga. Maka dia pakai kat atas, buat keluar bilik air ke apa ni, cerita asrama lah kot. Sampai ke peha. Tak sampai ke lutut. Lutut masih lagi nampak. Haram. Tu kena pesan kat anak-anak. Anak-anak yang duduk luar, satu rumah ke apa, nak pakai kain tuala, kalau katalah toilet tu di luar lah, bilik air kat luar. Kalau bilik air dalam bilik lagi bagus. Kata di luar, nak pakai tu, elok pakai sempurna, masuk, sempurna keluar. Walaupun perempuan semua. Kalau kata nak pakai sangat pun, pakai yang besar, daripada atas sampai ke bawah kepala lutut. Bukan yang kecil tu. Tutup ke atas, nampak peha sikit lah ujung-ujung peha, dan nampak kepala lutut. Itu jangan. Sebab wajib tutup, pusat sampai lutut. Jadi hati-hati kat situ. Yang kelima yang kita akan bincang sikit lah, 5 minit. Aurat perempuan Islam dengan perempuan kafir, seluruh tubuh kecuali anggota kerja. Istilah dia panggil anggota kerja, boleh dedah. Apa dia anggota kerja? Leher ni, ke atas. Ni anggota kerja sini kan. Anggota kerja ni maksud kalau nak buat kerja mesti terselak. Tu maksud dia. Jadi dia perempuan dengan perempuan, tapi salah seorang tu kafir. Maka selak macam ni boleh. Kalau nak rambut nampak, anggota kerja. Nak basuh pinggan, nak sapu sampah kan. Kan ada anggota tu. Tapi bahu ke bawah itu bukan anggota kerja. Wajib tutup. Walaupun perempuan dengan perempuan. Sedangkan perempuan dengan perempuan Islam pusat sampai lutut. Dia tidak. Lepas tu pula sampai ke ketiak ke, tak boleh lah. Kerja benda sampai ketiak, nak selak sampai sini je kan.
Anggota kerja panggil. Dan kaki tu sampai ke betis sikit kot. Ataupun atas buku lali sikit. Ada orang kerja sampai ke lutut nak selak. Mana ada tak? Itu bukan anggota kerja. Okey? Jadi lebih kurang atas buku lali sikit. Boleh dedah. Ni sikit boleh. Boleh sikit. Ni kepala pun boleh. Rambut pun boleh lah. Sebab dia panggil anggota kerja. Itu perempuan kafir dengan perempuan Islam. Dia panggil anggota kerja. Jadi ini pesan dekat anak-anak yang masuk PLKN tu. PLKN tu. Bukan yang masuk PLKN tu kan. Dia campur kan perempuan semua. Bukan dia dapat bilik satu orang. Dia dalam dom dia. Kan? Dia tak tahulah. PLKN kan dengan cerita nak ada balik. Umur 30 berapa kena pergi balik. Duduk macam mana? Duduk dapat bilik satu seorang. Oi, kita nak pergi kalau dapat bilik satu orang. Satu dom penuh. Perempuan penuh, lelaki penuh. Asing-asing lelaki perempuan. Tapi perempuan dengan perempuan nak cerita ni. Ada tak orang kafir? Ada. Macam mana orang dia jaga? Kat situ kena pesan kat dia lah. Anak-anak. Kita tak kira PLKN kot. Tua-tua PLKN benda tak? Anak-anak lah. Cucu. Cucu lah pun. Anak pun tak kira. Cucu lah pun. Jadi pesan lah. Mu jaga orang mu tu. Allah tu. Perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan Islam, okey. Jaga kepala lutut aja. Pusat kepala lutut. Tapi kalau yang kafir, Allah kafir pun perempuan juga jaga, wajib jaga juga. Wajib jaga juga. Iaitu wajib jaga lebih lagi banyak daripada yang Islam. Habis. Ada satu lagi last yang terakhir, kita berhenti kat fasal 22. Satu lagi rukun solat masuk akan datang. Satu lagi rambut. Rambut adalah haram dilihat oleh lelaki. Rambut perempuan haram dilihat oleh lelaki. Sama ada tersambung atau terpotong. Sama ada masih tersambung atau dah terpotong. Haram atau tak haram? Sama ada rambut haram dilihat oleh lelaki. Sama ada masih tersambung dekat kepala lah. Ataupun sudah terpotong pun haram juga. Haram yang ada kat tu. Bukan haram yang terpotong tu lah cerita. Haram yang terpotong tu. Rambut haram tengok. Dia pun potong. Ni. Rambut dia pakai tudung. Ni. Haram. Dah terpotong. Jadi, macam mana kalau kita gunting rambut? Kedai-kedai. Memang perempuan yang gunting. Rambut tu. Rambut kan kat bawah. Siapa yang sapu? Tak apa. Nanti suami I yang datang sapu. Semua dah nak tutup. Suami you tu laki perempuan. Kenapa kata IU? Biasanya orang Cina. Saya cakap biasanya orang ini kan. Tak ada masalah lah lelaki perempuan dengan perempuan, memang tak ada masalah. Nanti memang tak ada. Ataupun muslimah sekalipun. Salon muslimah. Siapa yang sapu-sapu nanti? Ada pekerja. Dia tak pernah masuk. Nanti pukul 6 kita tutup baru dia masuk. Sekejap. Siapa sapu? Dia sapu. Dia tengok tak? Haram. Jadi takkan nak tadah awak balik? Tadah awak balik ya kot. Tanam. Tanam. Tak wajib. Tak wajib. Yang haramnya kalau orang tengok, jadi ambil awak balik. Kalau kata apa, tolong sapu dulu yang ni rambut-rambut orang. Dia sangat rambut saya je sini. Bila jatuh kita ambil, tak apa saya tolong. Free, tak payah bayar. Free. Masuk, okey, berapa jadi bayar, kita ambil awak balik. Apa pasal dia ni awak balik? Saya nak tanam. Dia katalah, buatlah. Memang sunat tanam, tak wajib. Sunat tanam, bagus dia tanam. Padahal bukan penting tanam tu. Kita tak nak bagi orang lelaki tengok. Okey, yang terakhir. Walaupun lelaki itu suami. Itu yang terakhir. Lelaki itu suami yang mana ketika terpotong, tak kahwin lagi. Ketika terpotong, tak kahwin lagi. Faham? Ketika terpotong, dia tak kahwin lagi. Lepas tu baru dia kahwin. Boleh tengok tak yang terpotong tu? Kat suami boleh tengok tak yang terpotong tadi? Setelah kahwin. Selepas kahwin. Sekarang tak kahwin lagi. Nak kahwin esok, orang nak nikah esok. Rambut panjang lah. Kerat lah sikit. Kerat. Rambut sampai ke punggung panjang ni, kerat sampai sini. Panjang lah. Gulung. Buh dalam plastik. Okay. Simpan. Esok pun aku terima nikahnya. Lepas tu, halal lah. Dah nikah. Boleh tak suami tengok tu? Yang dalam plastik? Tak boleh juga. Tu yang kata. Yang boleh tengok, yang masa aku terima nikah tu, rambut dia panjang mana? Atas kepala je.
Jadi kalau nak kerat rambut, tunggu nikah dulu kerat. Tapi jarang menjadi gitu. Sebab memang terjadi juga. Dia apa, rambut dia kerat disimpan, sayang. Simpan. Bila dia kahwin lama-lama bertahun-tahun, tiba-tiba jumpa, ini rambut siapa? Rambut saya ni. Suami pun tengok, pegang. Boleh tak? Haram. Sebab ketika dipotong, boleh pegang tak? Tak boleh. Boleh tengok? Tak boleh. Ketika dah potong, dah kahwin, aku terima nikahnya, nikah yang ada kat badan dia, bukan yang dah terpotong. Itu yang tak akhir. Yang itu kitab nipis tak ada. Kitab tebal ni ada, kena cari. Saya ambil lah masuk 2-3 perkara. Nak belajar kitab tebal, kita nipis pun macam tak ada harapan je nak habis. Saya bawa je kanlah kitab tebal. Benda tu mungkin tak berapa jadi sangat. Jarang-jarang sangat. Tapi ilmu lah. Memang ada. Kita, isteri ya. Tak haram lah, dah isteri kan. Padahal tak boleh. Sebab dia terpotong sebelum jadi isteri. Mana boleh? Dia bukan tu je, kaki terpotong sebelum jadi isteri pun tak boleh tengok juga. Kecil manis. Banyak minum gula. Bila kecil manis. Bila kecil manis, potong. Patut lelaki, doktor tengok kesiannya dia. Tak apalah, saya abang ambil lah jadi isteri. Tapi dah potong lah kaki. Yang kahwin dengan dia tu, yang potong kaki dia tu lah. Lepas tu tak ke bumi lagi ya. Tak tanam lagi. Lepas kahwin tu, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tengok. Sebab ketika dia kahwin tu, dah tak ada dah benda tu. Terpotong sebelum dia berkahwin. Tapi yang kaki tu, buat lawak je, mana jadi gitu tak? Yang rambut tu lah. Rambut, bulu dan sebagainya. Yang tak boleh tengok, ketika tu, maka walaupun dah kahwin, kalau kau terpotong, tak boleh tengok juga. Tangguh dulu, kita sambung apa yang akan datang. Fasal yang ke-22, rukun solat itu 17 perkara. Ada mengaji? Rukun solat 17. Tak ada apa adalah. 17 akan datang. Sentas sebagai kafarah dan surah Allah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salih. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.